الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat bersama lagi pada malam ini. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung lagi hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling berdengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak harus menzaliminya dan tidak harus mengabaikannya, tidak harus mendustakannya dan tidak harus menghinanya. Takwa itu di sini, seraya Nabi mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan jahat jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pada minggu lepas kita telah sampai kepada pengajaran dan pedoman hadis ini. Cuma tak habis lagi kita bincang perkara itu. InsyaAllah kita akan sambung. Ayat keempat. Pengajaran dan pedoman hadis yang keempat. Seseorang muslim yang tidak melakukan amalan buruk, iaitu berdengki, penipuan, dan tidak suka menimbulkan kemarahan orang lain, bahkan sentiasa berusaha mewujudkan suasana harmoni, akan sentiasa berasa orang lain sebagai saudaranya, hatta kepada non-muslim. Berdasarkan kepada hadis yang ke-35 ni, mana ulama menyebutkan bahawa mana-mana muslim yang tidak terjebak dengan permasalahan ini, tidak berdengki, tidak menipu dan tidak pula suka menimbulkan kemarahan orang lain, bahkan dia sentiasa berusaha mewujudkan suasana yang harmoni, dia akan berasa orang lain itu saudaranya, hatta orang yang bukan Islam. Berdasarkan pada kenyataan ini, sifat dengki itu sebenarnya adalah sifat yang membunuh perasaan persaudaraan. Itulah yang Nabi tekan sangat dalam hadis ini, kerana dengki-dengki ini dia sebenarnya berada di atas landasan yang buruk, landasan yang tidak baik. Jadi bila seseorang berdengki, hakikat sebenarnya dia memusnahkan ukhuwah Islamiah itu. Jadi itulah hak Nabi nak tekan. Menipu, suka menimbulkan, kita kata, sesuatu yang tidak baik dalam masyarakat, dalam bentuk apa sajalah. Jadi dengan sengaja dia pilih mana di hadapan dia itu ada perkara baik, perkara yang tidak baik, tetapi jiwa dia tu suka pilih benda yang menimbulkan kontroversi misalnya. Dia suka ke arah itu. Bahkan dia rasa selesa. Kalau berasa begitu, maka perkara itu sebenarnya dia akan mengundang perbalahan. Dia menyebabkan kita kata tali persaudaraan itu dia akan luntur, dia akan rosak dan sebagainya. Jadi perasaan itu sendiri pun tidak boleh, tak boleh ada. Walaupun kadang-kadang tanpa kita sedari, dia akan berlaku juga. Bila kita buat sesuatu jadi timbul orang marah.
kita tidak maksud pun, tidak niat pun, dan apa yang kita sebut tu benar-benar misalnya, itu tak termasuk dalam bab ni. Kalau benda tu betul, walaupun begitu ada juga ulama mengingatkan sebagai panduan kepada kita, walaupun benda tu benar, tetapi kajian perlu dibuat. Kalau kita sebut sekarang ni ataupun ikutlah dalam, sama ada dalam konteks masyarakat, konteks keluarga, konteks saing, sama saing, dalam bentuk macam mana, dalam situasi macam mana, yang perlu difikir adalah tali persaudaraan. Itu Nabi mengajar cara orang Islam dia kena mikir begitu. Dia kena mikir gitu. Melalui hadis ini juga ulama meletakkan bahawa apa yang Nabi sebut dalam hadis ini bukan khusus pada orang Islam saja, tidak. Hak ni sebenarnya dia lebih bersifat, kita kata sejagat. Bukan tertentu ni amalan ini untuk orang Islam saja, tidak. Dengan orang kafir pun kita kena buat begini juga sikap kita. Bahkan orang kafir kadang-kadang tu lebih lagi kita kena jaga, sebab dalam konteks dakwah dan sebagainya. Ini bukan maknanya kita buat baik pada orang kafir, jaga supaya dia tidak marah. Waktu tu sebenarnya amalan agama, dan kita boleh pahala juga. Boleh pahala. Tak semestinya kita hanya jaga perasaan orang Islam saja. Orang kafir pun kena jaga juga, sebab dia merupakan rumpun masyarakat juga, anggota masyarakat juga. Bahkan perlu kita faham, kalau dalam konteks kita kata bilangan masyarakat majmuk, yang mana kita kata populasi dia lebih kurang, kadang-kadang lama dia, sebab kita lah ni, contohlah kita kata dalam konteks kita Malaysia sekarang ni, tak sampai dah 50% kita Melayu. Maknanya bangsa lain lebih ramai. Lagilah perlu jaga keharmonian kaum itu. Sebab kalau berlaku kita kata perbalahan kaum, perbalahan etnik ini suatu bala yang mana askar polis pun kadang-kadang tak dapat nak tangani masalah ini. Itulah Nabi jaga. Kalau sampai tahap itu, cuba kita gambarkan bagaimana akan berlaku kepada sistem pendidikan kita, sistem perekonomian kita, sistem kemasyarakatan. Hilang, tak ada nilai. Itu perlu dijaga. Dan benda ni kita boleh lihat dalam konteks mana dunia barat sekarang, misalnya banyak berlaku peperangan. Kita boleh tengok bagaimana kesusahan derita rakyat yang dialami itu. Jadi benda tu boleh berlaku. Dan kedudukan kita ni pun, kalau kita tidak jaga, tidak masing-masing jaga, pakat jaga, dia akan timbul masalah. Jadi perasaan ini, yakni perasaan inginkan kebaikan, sehingga apa saja faktor yang boleh menyebabkan terencak, kita kata tergugat tali persaudaraan hubungan sama ada sesama muslim ataupun dengan non muslim itu. Jadi perasaan, kalau ada perasaan itu, mengikut ulama, dia kata sebenarnya waktu mengundang 1000 kebaikan dan akan menjauhkan 1000 kejahatan sebenarnya. Kerana manusia ni, dan kita pun ada pengalaman dah terlibat dengan perang, berada di zaman perang, kita tengok bagaimana. Jadi benda tu boleh berlaku sekali mata di luar jangka. Sebab tu dia kena jaga. Cuma perkara yang paling besar, katakanlah tidak berlaku peperangan, tetapi tidak ada perasaan hormat menghormati sesama muslim tu, dia tidak ada keberkatan. Sebab itulah ada juga ulama sebut, selain kita boleh sebut gini kita boleh sebut, kalau buat ni gini kesabaran, semua orang boleh senarai kau. Hak paling besarnya kita kena faham supaya kita terbeza kita dengan orang bukan Islam. Bukan semata-mata kita boleh senaraikan, kita kata kesal buruk bila berlaku perbalahan, kesal buruk deki. Kadang-kadang orang kafir pun boleh faham tu. Orang kafir pun boleh faham tu. Sebab itulah menurut setengah ulama yang dikehendaki, yang paling besar selain daripada apa yang disenaraikan dalam kitab tu, kita nak apa dia? Keberkatan ni kita bukan nak bersifat peribadi, tapi kita nak umat ini berkat. Kita nak keberkatan dalam masyarakat. Ini salah satu, kalau nak berkat, semasa berniaga jangan berlaku penipuan. Cuba elok. Semasa berniaga melakukan muamalat, akad dan sebagainya, kena jaga supaya tidak terguris perasaan orang. Sebab di kedai, kita kata di kedai lah tempat muamalat, supermarket ke mana, banyak benar berlaku perasaan sakit hati. Ramai mana orang duk menyupuh, dia tak puas hati dengan pekerja ni, pekerja tak puas hati pada pelanggan dia. Di situ tu macam-macam perasaan ada. Perasaan begitu, perasaan tidak senang hati kepada orang, perasaan nak marah sehingga menyumpah sama ada dalam hati, menyumpah serana sama ada dalam hati, ataupun dia paling dia sumpah misalnya. Benda tu boleh berlaku di kedai-kedai tu.
Semakin ramai pelanggan, semakin ramai manusia, semakin banyak berlaku tak senang hati, tak puas hati dan sebagainya. Maklumlah manusia kan mulut dia lagu mana. Sama ada tu kedah. Kalau kita tawa sikit, dia kata kita aneh diri. Buat sendiri, dia kata kita nak marah. Lepas tu kalau bagi orang yang boleh jaga dia senyap gitu. Tapi kalau orang tu jenis mulut lebih kurang jual tu kot. Misalnya dia kata orang responmu sebab Melayu tak naik. Tidak, kalau kata tidak jadi gocoh lagi dah. Jadi benda-benda begitu boleh berlaku macam-macam. Sekarang ni kan timbul benda-benda yang tidak munasabah di luar jangka. Misalnya adalah di kawasan sekeliling ni ada tuan kedai tersebut. Benda ni berlaku di kedai sebelah. Siapa dia tak berani nak buka kedai malam di tempat kita ni, di kawasan Kota Baru ni. Dia kata lah ni orang mari merokok. Memang dia tak kecek banyak, dia kata. Jadi kedai sebelah tu kena mari tu tetap sekali. Mari tu pakai tak kecek makan tetap sekali. Bakal dia jangka dia nak 30 saat berkali sesak gitu. Dia pakai tetap sekali. Siapa orang tak berani di sekitar tu nak buka kedai. Jadi ada orang berani buka kedai tu, mana dia pakat 4-5 orang tunggu kedai. Kalau tidak tak berani. Jadi perkara itu berlaku. Hak tu kan menimbul rasa tidak senang. Bagaimana masyarakat nak berniaga? Banyak tu dia jadi terencak. Maknanya kita kata tergugah. Mana kita kata pergerakan masyarakat itu, muamalah masyarakat ni banyak. Jadi kita boleh senarai kalau kita tengok dalam buku-buku ahli-ahli kita bincang kenapa masyarakat kita ni sekarang ni banyak berlaku jenayah dan sebagainya. Kita boleh sebut senarai begini. Tapi yang paling besar ni bagi orang Islam, masalah keberkatan ni. Tak ada berkat ni mengikut setengah ulama, mungkinkah, bolehkah tidak kita dalam sebuah masyarakat ini kita nak hapus maksiat secara total? Tak ada, payah. Memang payah tu. Sebab tu Allah ni dia cukup rahmat kepada kita. Kalau ada pun dia tak turun bala, tetapi dia sebut dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, kalau sekiranya maksiat berlaku dengan berleluasa, makna majoriti, lebih ramai orang melakukan maksiat dalam pelbagai bentuk, pada waktu tu baru turun bala. Kalau ada maksiat sikit sebanyak, kita kata dalam jumlah yang kecil, Allah tidak akan turun bala. Jadi makna kita kena jaga supaya arus perdana itu tidak dalam bentuk maksiat. Biar arus perdana itu dalam bentuk ke arah taat kepada Allah. Masing-masing kena jaga. Kalau tidak, dia tidak ada keberkatan. Jadi itulah yang disebut oleh ulama'nya, benda tu kena jagalah. Jadi hak kita nak sebut hak Imam Nawawi sama ada dalam kitab Penikmatan Arba'in Riyadhus Shalihin, nak supaya umat Islam beramal. Sebab dunia ni alam musyahadah yang kita sedang kecapi sekarang ni, dia panggil darul amal. Ini dunia amal. Hari akhirat tu dia panggil darul jaza. Itu maknanya negeri pembalasan. Hak sana tu tak ada amal. Tu jauh ke balah. Kesan daripada kehidupan atas dunia tu. Jadi perkara ni perlu benar, bukan kecil-kecil ni. Sehingga setengah-setengah dalam kitab pendidikan, kalau kita tengok masalah hasad dengki ni, dia masalah besar. Di kalangan anak kita, di kalangan jiran kita boleh tengok, kita boleh nampak budak-budak kadang-kadang ada dah sifat berdengki, tak puas hati gitu. Kalau ada di kalangan anak kita, hak itulah sepatutnya kita kena beri tumpuan, bukan kepada hak lain, hak pandai, hak juhdah tu. Kena beri tumpuan pada itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada anak itulah sebenarnya Allah nak beri pahala banyak kepada kita. Apa sebab kita lebih fikir banyak kita dia. Nak buat macam mana? Lebih beri perhatian. Terpaksa mikir, kadang-kadang tak pandai fikir soal kena bincang dengan isteri. Kadang-kadang tak pandai dengan isteri, kena bincang pula dengan orang-orang lain, orang-orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Itu kena ingat. Bahkan ulama sebut bila kadang anak kita yang paling teruk itulah sebenarnya, itulah ujian kepada kita ni. Ujian kepada kita yang perlu kita bagi perhatian. Jadi mukmin yang hakiki akan sentiasa ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazlum. Nabi pesan kepada kita, wajib kamu tolong saudara kamu yang zalim, yakni yang melakukan kezaliman atau yang dizalimi. Jadi orang yang melakukan kezaliman apa kita kena tolong. Apatah lagi orang yang dizalimi. Mana orang yang melakukan kezaliman dia tak sedar ataupun dia dalam keadaan alpa, bahawa perbuatan dia itu sebenarnya amat mudah untuk dia masuk neraka. Jadi perlu kita bimbing dia. Begitu juga orang yang dizalimi, perlu kita bantu dari sudut memberikan hak dia yang terabai itu.
yang mana dia tidak dapat hak dia, kita bagi kepada dia. Yang kelima, melalui hadis ini juga ulama membuat kesimpulan bahawa tidak harus, yakni haram, tidak harus kepada mana-mana muslim menghina orang lain walaupun dengan cara berlagak hebat dan menampilkan kelebihan diri di hadapan orang lain, hatta kepada orang bukan Islam, kerana boleh jadi mereka lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kelima ni maksud dia begini. Kadang-kadang benda yang boleh menyakiti hati orang. Hak berdeki itu suku. Itu penyakit hati berlaku tu, orang tak nampak kadang-kadang. Tetapi kadang-kadang boleh jadi bila sampai satu peringkat yang berat, ataupun dia tak berdeki pun, tetapi perbuatan dia berlagak depan orang. Lagu mana tak tahu. Payah ni sebab ni nak rayak dengan bahasa payah ni. Nak rayak dengan bahasa. Sebab itulah Allah memberikan akal pada manusia supaya dia fikir benda-benda yang tidak dhabit. Ini antara benda yang tidak dhabit lah. Benda yang kita nak letak ciri-ciri dia tu payah. Tetapi berlagak. Sebab apa ulama sebut berlagak hebat dan menampilkan kelebihan diri? Kerana nak tunjuk kepada orang. Sama ada riak, kau tak kira lah. Ataupun dia nak merendah ke, dia suruh nampak dia hebat. Jadi benda tu sama ada orang berasa benci, orang berasa cemuh dan sebagainya. Kukuk mana dia akan menyebabkan hubungan yang terjadi enggak? Paling tidak orang akan bercakap. Dengan perbuatan kita berlagak di hadapan orang itu, orang akan kecek. Tak ada pasal-pasal orang jadi ngopak pula kita. Itulah yang disebut manfaatih belaka. Tidak harus. Tetapi kalau kita jaga dalam hati, kita tidak maksud gitu. Tetapi orang faham gitu, kita cuba elak dah. Daripada orang sangka kita ni macam-macam yang tidak baik lah, kita elak. Tapi berlaku juga. Itu tidak diambil kira. Ni ulama sebut ni untuk jadi boleh dosa. Memang dia berasa aku mari ni buat sehebat. Dia biarkan perasaan itu. Dia berasa ralik dengan perasaan itu. Bahkan dia berasa seronok pula perasaan itu. Sebab kebetulannya hari itu dia masuk dalam majlis, ramai-ramai orang tu dia lah kira-kira yang nampak lebih misalnya. Orang lain nampak kurang, maka dia pun mari perasaan itu. Sebab manusia ni, sekeliling manusia ni, persekitaran dia tu, dia mempengaruhi jiwa manusia. Sama ada jiwa jadi tawaduk pada Allah ataupun jiwa jadi takabur, persekitaran ini banyak mempengaruhi dia. Jadi bila dia masuk dalam satu majlis nampak orang lain kurang, kadang-kadang dia berasa hak tu Nabi tak benar, balik. Sebab apa? Pertama sekalinya, kita sendiri itu akan jadi masalah, boleh menyebabkan dosa dan sebagainya. Perbuatan itu, perbuatan kita duduk berbangga-bangga menunjukkan kehebatan kita tu, dia akan menimbulkan perasaan dengki daripada orang lain. Kadang-kadang dengki yang berlaku ni bukan kerana orang itu sangat, kerana orang lain. Jadi dengki ni ada juga timbul perasaan itu kerana orang lain. Kerana dia buat gitu, kalau tu boleh asalnya jadi gitu. Jadi tak ada masalah. Akhir sekali macam-macam lah timbul masalah, tak senang hati dan sebagainya, boleh membawa kepada mengumpak dan sebagainya. Jadi perkara ini, sebab itulah benda ni payah. Kadang-kadang kita jaga, orang lain tak jaga. Sebab ni perkara yang bersifat individu, masing-masing wajib jaga. Selain daripada itu, ini saya nak sebut sini mana dari konsep, mana ulama sebut ni kita panggil tasawuf tarikat semua ni lah sebenarnya. Jadi benda-benda gini ni penting ke tidak kita jaga sampai halus gini mau sebut ni? Penting ke tidak kita jaga? Sebab itulah orang Islam ni dia bukan hadas tengok sebab zahir saja. Sebab zahir ni orang kafir pun mungkin nampak. Jadi benda-benda gini kita perlu terapkan dalam bentuk pembersihan tazkiyatun nafs. Inilah yang dimaksud tazkiyatun nafs. Antara yang dimaksudkan tazkiyat, membersih diri, jiwa tu, supaya jangan ada sifat takabur dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sebenarnya sifat-sifat ni, penyakit hati ni, inilah punca tidak berkahnya. Cuba kita gambarkan, kalau majoriti rakyat ini jiwa dia tidak zikrullah, tapi penuh dengan perasaan hasad dengki, apa akan berlaku kepada masyarakat? Kalau masyarakat itu membangun dari segi ekonomi, membangun dari segi prasarana hebat dari segi pembangunan, tapi kalau jiwa masyarakat itu begitu tidak Islami, kita kata dia tidak berkah. Dia tidak berkah. Berkat-berkat ni satu istilah yang suka dipahal oleh orang kafir, tak faham rasanya. Orang Islam pun tak faham. Mana berkat-berkat ni sesuatu yang kadang-kadang benda yang tidak nampak, dan kita tidak tahu pun di mana keduduk berkat tu berada, kita tidak tahu. Dalam bab makanan saja tu banyak mana Nabi sebut dalam hadis tentang keberkatan.
Bahkan berkat ni menjadi tumpuan Nabi. Dalam apa saja, nak keluarga kena berkat, monetah negeri kena berkat, semua nak berkat orang Islam. Dalam semua sudut, berkahwin nak berkat, berniaga nak berkat, habis nak berkat semua. Apa makna berkat-berkat itu? Berkat itu maknanya amalan kita tu bukan sekadar diterima oleh Allah, tetapi dia memberi kesan baik kepada diri kita dan orang lain. Itu yang disebut oleh ulama. Misalnya kita kata harta yang berkat. Harta yang berkat ni apa dia? Misalnya kita kata harta berkat. Kalau kita tengok dalam kitab, misalnya Imam Ghazali, harta berkat tu macam mana? Apakah jadi harta tu banyak? Apakah harta banyak bermakna berkat? Tidak mesti. Kita berniaga mudah, orang lain niaga tak naik tinggal 3 tu, tapi kita niaga ni dah. Kita niaga ni cepat naik. Orang pun tengok pusing, bagaimana kita niaga cepat naik. Apakah itu makna berkat? Tidak. Tidak gitu. Sebab kita tengok dalam ayat Quran adalah hadis, Allah laknat orang yang menghimpun harta. Maksud Allah tiada neraka kepada allazi jama'a malan wa addada. Banyak harta bukan makna berkat. Jadi berkat ni jenis hasil daripada amalan yang kita buat tu, dia memberi kesan baik kepada kita dan kepada orang lain. Jadi kita tidak tahu mana duduk itu pada hakikat. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tak nampak. Sebab itulah ulama senarai ke barakah. Barakah ni sebenarnya termasuk dalam perkara ghaib. Termasuk dalam perkara ghaib. Barakah ni termasuk dalam perkara ghaib. Kita tak tahu. Sebab itulah ulama sebut kita sebagai umat Islam ni kena ingat, jangan kita jadi sombong seperti syaitan. Jangan kita jadi sombong. Kerana ciri-ciri orang sombong, ciri-ciri Muslim yang sombong, dia berasa kebaikan hak kecil ni dia berasa lekeh. Itu salah satu bentuk kesombongan, takabbur Muslim. Hak Muslim, tak sekira tidak Muslim. Dia tengok misalnya dia naik atas masjid sebagai contoh, berasa kata berasa, itulah pandangan ulama. Dia tengok ada kulit coklat atas masjid, dia tak buat. Dia tak buat apa dia kata, tok siap ada dah. Nah, dia buat. Hak tu kalau ikut ulama sebenarnya kisah sombong. Dia berasa dia tak layak nak buat kulit coklat. Tu sombong. Tu ya, sebenarnya tidaklah mana. Tidak seperti kecik agah depan orang dah. Tu pun sudah dikata sombong. Dia tak apa-apa tak sibuk tu. Sebab dia bukan kelah dia nak buat-buat kulit coklat. Dia berasa bukan kelah dia. Tu sebenarnya. Padahal dia tidak tahu apakah di situ keberkatan yang ada pada dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis ada ketika Nabi kata, kerana seekor lalak, seekor zubar, lalak masuk neraka, kerana seekor kucing masuk neraka, dan kerana seekor anjing masuk surga. Kita tak tahu sebab. Iyalah kita terimalah kita masuk surga ni bukan kerana amalan kita. Nah, kerana rahmat Allah betul. Tetapi Allah nilai kita berdasar pada wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ayat tu dan seterusnya ayat lain, hadis-hadis lain. Di mana Allah nilai kita ni? Pada amalan kita, ketakwaan kita secara. Hak tu Allah nilai kita baik tak baik. Selepas daripada tu baru kita kata surah Tuhan tu rahmat Tuhan tu, kira selepas tu. Kita kena buat amal dulu. Jangan kita tak cara pada amalan, kita tinggal. Sebab tu ulama kata amal dengan iman ni hak tula. Bagi tula. Setengah ulama katalah hak tu ahli sunnahnya. Hak sula tu. Hak kita kata rahmat Tuhan, rahmat hak tu disbalik tu. Kita tak cakap hak tu tak apa, tidak ditaklifkan kita. Hak yang ditaklifkan kita, Allah bebankan kita, Allah buat hukum kita, apa dia? Amalan. Amalan kita. Saat ni misalnya buat kulit coklat atau tengok ada kotoran atas masjid, kita buat. Itu amalan. Itu amalan. Jadi boleh jadi keberkatan berada di situ. Jadi sebenarnya perasaan dengki ni juga kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali misalnya, dia sebut panjang, tengok situlah hadis-hadirannya. Kalau boleh nak tengok tu kena tengok kitab yang telah ditakhrij. Kitab yang telah ditakhrij Ihya Ulumuddin tu. Kalau hak tidak takhrij tu takut tersalah pula. Sebab dia ada juga hadis-hadis tu yang dipertikaikan. Jadi sekarang ni ada. Saya tak pastilah diterjemah ke tidak dalam bahasa Melayu, tetapi kalau dalam bahasa Arab, ulama kita menyanjung kitab Ihya Ulumuddin sehingga dia tengok ada kebaikan, cuma ada beberapa kesilapan yang berlaku, maka dia pun bui nilai tambah pada kitab itu dengan membuat takhrij kepada hadis-hadis yang terdapat dalam Ihya. Akhir sekali orang lebih gemar baca Ihya. Sebab apa? Sebab ulama sudah beri perhatian kepada Ihya dengan melakukan takhrij kepada Ihya Ulumuddin. Jadi bila kita baca pun kita rasa lega. Sebab kalau ada hadis agak tidak tepat, ada nota dia tu gini-gini sebut. Itulah sebenarnya antara yang menarik perhatian orang pada Ihya sekarang. Dulu setengah orang tak berani, takut salah. Bagi orang yang mengaji,
Tapi sekarang ini tak ada masalah. Jadi antara yang disebutnya tu dia hasad dengki ni, dia boleh menimbulkan ego, boleh menimbulkan takabur dan sebagainya. Dengki ni boleh jadi gitu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata dia benar buruk ni. Siapa ada ulama kata al-hasudu la yasuda, al-hasudu la yasuda. Orang yang kuat berdengki ni dia tak akan betul sama-sama. Itu ulama kata al-hasuda la yasuda. Orang yang berdengki ada sifat dengki, dia tak akan betul sama. Duduk dalam keadaan tak betul sama ni. Sebab apa? Muka penyakit ada, dia tak buat hati. Kalau dia ibadat pun tak akan khusyuk lah mana. Tu. Apa yang seterusnya, yang keenam, mengumpat, mengintai-ngintai kesalahan orang lain, yang disebut sebagai al-intiqas. Dalam istilah dia al-intiqas. Al-intiqas maknanya sengaja cari kesalahan orang. Orang yang buat salah kita nampak, itu bab lain. Ni hak kita tak nampak, kita cari kesalahan orang. Bahkan lebih gemar melihat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Ini adalah merupakan dosa besar, tersenara sebagai dosa besar. Memburukkan peribadi seseorang atau mencari kelemahan seseorang, itu semua adalah perbuatan dosa besar yang wajib dijauhi. Hadirat kena ingat, benda-benda gini ni mungkin kita kata alah, benda-benda nampak kadang-kadang kita berasa tak berat. Hak ni lah sebenarnya hak berat ni. Katakanlah hadirat ni hebat dalam ilmu sains, kita ni saintis, hebatlah, semua orang sanjung. Bahkan di milik negara kan kita misalnya, dijadikan kita sebagai aset negara, hebat kita. Tapi kalau kita tidak jaga benda-benda gini dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak ada nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hak tu Allah beri peringatan, Nabi beri peringatan dah kepada kita. Kamu jangan jaga benda dunia saja. Kamu kena jaga takwa kamu, amalan kamu, kerana itulah yang menjadi titik tolak syurga atau neraka kamu. Kamu kena jaga. Hak ni tu kena jaga. Sebab apa? Dia gini. Kalau kita tengok dalam perincian, dalam kitab-kitab misalnya ilmu nafs atau kitab tarbiyah, antara sifat memburukkan. Sebab tu benda sebenarnya niat belaka. Innamal a'malu binniyat. Semua benda tu sebab niat. Katakanlah misalnya misalnya lah, sebagai contoh mudah, kau tu bini dua misalnya. Kau tu bini dua. Dia tak ayak, dia tak ayak ke bini tua tu dia bini seorang lagi. Tak tahu, boleh anak tiga tak tahu lagi. Tiba-tiba kita ni nak marah dia. Kita tahu dah bini dia tak tahu. Kita kiyah-kiyah. Kita kata, kenapa ada anak kecil, kenapa sebenarnya atas kereta? Kita kata, padahal kau itu anak besar tu, kita tahu dah. Kita nak menimbulkan syak pada isteri. Kalau maksud kita untuk gitu, walaupun mungkin kalau orang tengok, orang tak akan hukum, tapi Allah akan hukum kita. Kalau hati kita masa sebut tu, kita ingat dengan maksud supaya berantakan keluarga dia. Tu yang benarnya. Ataupun kita beri gambaran, suasana menyebabkan orang jadi syak pada seorang lain, dan kita maksudkan perbuatan kita tu, maka itu adalah haram. Tak boleh. Orang lain ni panggil provokasi. Provokasi tak kira lah benda ni. Kalau dalam bab politik, beratnya tak terjaga kadang-kadang. Dia kali dia silap faham dengan maksud tauriah itu. Tauriah lain. Tauriah dalam peperangan ni lain. Tauriah ni lain. Sebab Nabi dalam peperangan Tabuk, Nabi tak ayak nak pergi perang. Nabi buat dok macam tidak nak pergi perang. Biasa Nabi kalau peperangan ni sebulan ni buat persiapan dah, orang tahu dah masyarakat Islam tu. Peperangan Tabuk ni salah satu peperangan yang Nabi agak sembunyi, rahsia. Katanya lebih kurang seminggu nak perang tu, barulah dimaklumkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Tu. Sebab kalau kafir tak bersedia lah, kira-kira itu maksudnya. Jadi benda-benda gitu ulama kata mana dalam bentuk tauriah ni. Ada ulama sebut hak tu tak termasuk dalam provokasi yang menjadi masalah pada masyarakat kita sekarang. Misalnya orang politik ada sengaja kamu nak jatuhkan imej orang tu supaya dia tidak diundi. Sebab itulah setengah-setengah ulama tu dia tak see. Sebab kalau sistem ni bagi setengah ulama lah, ni kita lihat dari satu aspek lah. Dia tak boleh lihat daripada aspek tu saja, kena lihat juga dari sudut lain. Tetapi kalau kita sebagai agama nak supaya
politik yang kita sebab politik ni tidak tentu masuk kadang-kadang 24 jam setengah tu tak ada nama tahajud buat politik. Apa tu? Dan main tak tidur. Biasa dia buat kuat main tak tidur ceramah. Jadi sekarang-kadang tak boleh nak main tahajud. Bukan dia tak sembahyang. Kerana tak tidur. Setengah orang tu kalau pukul 3 tak tidur, dia tak nyuruh pas subuh dah. Nak main tahajud lagi mana? Dia tak tidur. No. Cuba kita bayangkan kalau dia ikut betul akhlak yang Nabi ajar. Dia bui penumpuan untuk politik Islam dia kata. Untuk siasat din. Apa ni? Hirasatud din wa siasatud dunia tu lah. Moto politik Islam tu. Cuba fikir kalau dia boleh help benda-benda gini. Tapi payah itu sebenarnya tu payah. Sebab tu saya pernah jumpa dengan ulama yang terlibat dengan politik. Dia kata dia duduk tengok, dia kata banyak sungguh syaitan musim pilihan raya. Padahal dia tu terlibat juga dalam pilihan raya. Dia nampak syaitan banyak, dia kata musim pilihan raya. Duk ikut siasat pemimpin. Ada ulama ni di negara kita ni. Bila saya pergi kecek dengan dia, kata apa tu ayah ustaz kata begitu. Dia kata setengah-setengah kita tengok dia kecek benda tak ada dok, tapi dia gambarkan dalam ceramah bagaikan benda tu wujud di alam nyata. Supaya orang buat cerita Garuda. Cuba royak Garuda duk alam zoom mana kita nak tengok. Tak ada burung Garuda ni. Benda tak ada dek Tapi dia buat dengan filem ke apa siapa semua orang kenal. Orang tua pun kenal siapa pun dak. Barang benda tak ada. Cuba royak telur dia bersama ni. No. Duk mana? Duk zoom mana? Pakat lagi tengok. Tak ada. Nak tengok kena beli filem, kena tengok TV. Jadi benda-benda begitu kalau menyebabkan jatuh maruah orang, tak boleh. Jadi benda ni kalau disebut dia kata kalau lagu tu politik kita ni akan jatuh. Orang lain akan berjaya kuasa kita. Sebab orang lain tak guna. Iyalah betul lah. Tetapi kita orang Islam ni nak boleh pala berpolitik. Dia ada kaedah dia, dia ada cara dia. Ni siapa ilah habis, ni lah moral, ni lah akhlak, tak boleh. Itu dalam bab politik. Kalau bab mega pun gitu juga. Hilang habis norma-norma agama tu hilang semua. Kenapa? Matlamat tu menghalalkan cara itu. Jadi perkara itu kena beringat. Saya sebut tu bukan apa sebagai peringatan kepada kita semua. Kita nak berkat ni. Politik yang paling banyak mempengaruhi masyarakat. Akhir sekali gerakan budaya pemimpin itu dia mempengaruhi masyarakat. Akhir sekali masyarakat pun jadi terbeak gitu juga. Kecek tak? No, tak tahu pada aku. Tak tahu. Jadi tu dosa lah. Itu bukan main-main. Bukan saja-saja tu. Dosa tu. Bukan saja-saja. Kena beringat tu. Tak bila kita nak minta maaf dengan orang. Jadi benda-benda gini kena jaga. Kalau tidak, selain daripada boleh dosa, kalau benda ni berlaku secara berleluasa, bahkan setengah-setengah lah ni pernah. Kalau kita sebut kena beringat sikit, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan, itu terpakai untuk semua bentuk kehidupan manusia. Kena beringat sikit nak kecek ni. Dia kata kalau ikut cara demo ni memang tak boleh jadi ahli politik. Dia kata kalau main cara demo ni tak boleh masuk politik. Rebah yang tak kat orang lain. Sebab orang lain ni hak paling bijak fikir, hak paling bijak mempengaruhi orang dengan sebut fakta-fakta tu menyebabkan dia ada benci pada seorang pemimpin. Hak tu yang paling bijak. Momok yang dia bui tu menyebabkan orang jadi nampak teruk. Sebab dia undi sebab tu undi bahaya. Undi kerana nak seundi kadang-kadang. Sebab undi, kita kata undi tu guru dengan undi rakyat biasa sama-sama belakang. Sama satu belakang. Bukan kata jadi dua. Jadi kadang-kadang jadi tak hadap. Kena beringat lah. Kena beringat. Walaupun asalnya benda tu sangat harmoni, sangat besar nilainya, tapi kerana kita tidak jaga, tidak disiplinkan dia, tak ikut disiplin, menyebabkan jadi banyak dosa. Minta maaf saya sebut pernah. Ini pengalaman saya sendiri. Pakar ini ingat lagi. Malah sebut di mana-mana, malah sebutlah pemimpin, tapi jelasnya dia ni pemimpin besar. Saya dengar diri kerana berada dekat dia, dia sebut ni sebagai contoh. Dia kata kawan tu jatuh. Kawan tu lawan politik dia untuk mereka bahagia. Bahagia kalau dia panggil kawasan ni lah. Jadi dia kata kawan tu jatuh teki dia. Dia tak suka lah. Saya ada situ. Dia buat cerita, dia kata Allah, dia kata pada cerita tu kita buat je, tapi nya terima, dia kata sampai jatuh dia dalam pertandingan. Dia sebut betul, dia bahaya. Lepas tu pakar dia suka. Kata itu benar saya tadi. Mana kawan tu jatuh kerana fitnah. Dia buat image buruk pada kawan tu. Benda tu tak ada update sebenarnya. Dan hak tu berkait dengan peribadi, bukan berkait dengan kawan tu korupsi, ambil harta negara ataupun rasuah. Tidak tu. Berkait dengan peribadi. Kan dia sebut tu kan.
Ada lagi kau tu. Saya bila tengok dia, kita tengok, lagu mana dia ni. Benda-benda begitu tu betul dah haram. Dah besar tu nak masuk surga lagu mana lagu tu. Siapa jatuh kau itu? Dia politik. Bila jatuh maknanya dia jadi orang tak undi dia sebab ramai orang tahu dia ni tak molek. Sedangkan dia molek sebenarnya. Hak orang tahu dia tak molek tu fitnah. Adalah di satu tempat, di satu kawasan menyebabkan dia tanya kalah kau itu lawan politik dia. Dia hak buat cerita tak betul tu dia sebut depan saya. Saya dengar masa tu kita perekat sekolah menengah, tengok kata teruk ni. Benda gitu. Benda tu banyak berlaku. Hak orang cerita tak seduk kira ni hak kita pengalaman dengar sendiri. Cuba bayar ke hadirin dan hadirat. Jatuh maruah seseorang tu bukan seorang tu dalam skala yang besar. Tu dosa besar tak? Yang ketujuh, Islam bukan sekadar agama yang berbentuk kepercayaan dan ibadat semata-mata, tetapi lebih dari itu ianya merupakan sebuah program kehidupan yang ideal yang mencakupi muamalat dan akhlak manusia. Jadi Islam ni bukan sekadar agama yang berbentuk kepercayaan. Kalau kita kata Kristian, munasabah tu dalam bentuk kepercayaan semua. Dia tak terlibat dengan pemerintah. Kerana Nabi dia, Nabi Isa ni Nabi kita juga. Allah takdirkan dia tu hanya bawa agama dalam bentuk yang tidak lengkap, tidak syumul. Nabi Isa tidak berkahwin, Nabi Isa tidak pernah memerintah, Nabi Isa pun awal sangat dia diangkat oleh Allah. Nabi Musa pun kira-kiranya maknanya banyak terlepas pandai masyarakat dia. Nabi Musa sendiri kita tak dengar kata Nabi Musa ni memerintah, tak ada. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nak masuk bilik air dia ajar sampai memerintah negara dia ajar. Jadi maknanya Islam ni bukan semata-mata ibadat, bukan semata-mata kepercayaan, bukan semata-mata masjid, tapi dia lebih bersifat satu program kehidupan yang lengkap. Itu sebenarnya. Jadi sebab apa ulama buat kesimpulan ni? Sebab hadis ni sebenarnya bukan hadis untuk atas masjid saja. Hadis ni untuk sebuah kehidupan yang ideal, masyarakat yang ideal itu macam mana. Yang ke-8, kenyataan menunjukkan manusia mempunyai tahap dan kedudukan yang berbeza. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, aspek yang mengangkat darjat mereka adalah takwa, dan takwa berpunca dari hati mereka, dan hal yang berkaitan hati hanya Allah yang Maha tahu. Jadi dalam berdasar kepada hadis-hadis lain dan hal ini sendiri, memang kita tengok manusia dulu kita sama. Ada yang kita panggil tok guru, ada yang kita panggil pelajar, ada yang setengah-setengah tu kalau kita tengok baca Quran pun tak erti. Tak erti tu bukan tak sengaja. Setengah tu bila kita ajar payah sampai dia menangis, tapi tak habis pasal dah Quran. Setengah tu habis Quran 30 juzuk baca, tapi tak habis dia tak kena. Mana kalau kita nak ajar dia kena, dia boleh masuk, boleh jadi kita jadi mereng tok guru. Nah, pengalaman saya sendiri mengajar Quran ada setengah tu memang tak tahu nak buat. Bukan kita jeriknya, dia jerit lah. Orang tua ni. Kita kata memang Tuhan ni pelik. Tetapi dia lah hak paling istiqamah. Ada jenis lagu tu. Lepas tu kita nak nilai. Sebab tu penilaian manusia bukan kepada tengok dia tak pandai baca Quran. Dia ni tidak hebat gitu. Dah, Allah bukan lihat itu saja. Memang jadi manusia berbagai peringkat tahap yang tidak sama tu memang Allah sengaja buat gitu. Allah sengaja buat gitu. Masa saya belajar dengan Ustaz Mak Maro, ingat lagi guru saya ngaji usul dengan Ustaz Mak Maro. Orang panggil Mak Sibrani di Kelantan. Dia kata gini yang mudah, dia kata. Mudah ya nak tengok tahap manusia, tengok tubuh kita tak serupa. Cuba tengok tangan kita, dia kata. Saiz tidak sama. Cuba gambar kalau Tuhan buat saiz tangan ni sama, ibu jari belakang. Jadi uduh ngeh. Uduh. Lepas tu agak-agaknya kalau buat ibu jari belakang nak kau hidung kat mana, dia kata. Nak kau hidung kat mana? Nak kau hidung kat mana? Cuba tengok. Kalau kita tengok cerita putih, dia buat makhluk asing tak serupa dengan kita. Uduh selalu. Uduh selalu. Bila dia buat makhluk asing, dia buat supaya tak serupa dengan kita. Memang uduh. Berkali makhluk asing tengok kita, dia kata uduh. Tapi kau mana pandangan kita manusia paling berakal gitu. Okay, baik. Jadi waktu tu tak penting. Hadirat jangan jadi masalah dengan tahap manusia yang tidak sama. Itu bukan masalah, bukan isu kita. Itu bukan isu kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Hadis tu Allah nak ayatnya. Isu yang besar adalah isu takwa. Bukan isu kamu comel, bukan isu kamu tak comel, bukan isu kamu ni jenis tubuh tak ada. Itu bukan isu bagi Allah. Tidak penting waktu. Kalau kamu anggap itu sebagai isu besar, kamu akan terperangkap dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Kita jangan fikir tu. Bukan masalah kita tu.
Setiap orang tu jadi comel siapa dia buat? Bukan mak dia. Sebab kalau comel mesti comel semua. Iyalah kita kata tak, saya pernah tengok. Iyalah benar, boleh tengok mana-mana pun. Mak dia putih, sebuah dia putih, sebanyak kita lega. Kita nak kata kan. Sehingga dia duduk atas kereta tu kan. Kalau betul lewat saya. Dia pun putih lebih dari putih semua. Tidak sebab putih jadi kena jadi becah tidak tu. Pelik lah. Mana orang hak tu sendiri tu, kalau kita belajar falsafah manusia dalam buku-buku falsafah, dia kata semua kejadian-kejadian tu Allah fa'tabiru ya ulil albab. Kena ambil iktibar. Lepas tu jadi isu ke dia? Isunya dia bagaimana nak didik anak jadi tak cara lain ke putih pun tak kira. Tak kira tu. Jadi kita kena ingat yang menjadi persoalan kita sekarang ni amalan kita. Dan punca amalannya hati manusia itu. Hak tu yang paling besar. Jadi hadis tu sebenarnya besar sangat, dia punya tujuan dia tu sangat besar. Benda yang paling penting juga dia, Allah nak mengajar kita bertindak dengan tepat. Tepat tak tepat tu berdasar pada kena atau tidak dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita duk hiasi benda zahir, duk hiasi tubuh, duk hiasi muka, duk hiasi rumah, duk hiasi kereta kita, hingga kita lupa isu sebenar kita dibangkitkan di muka dunia ni untuk ibadat, maka kalau begitu kita akan menemui su'ul khatimah. Berat kita lagu tu di hari akhirat. Jadi sebenarnya hadis-hadis ni pun sebenarnya Allah nak mengajar kita supaya menilai kehidupan dengan cara yang bersifat hakiki, bukan yang bersifat majazi. Kalau bersifat majazi kita nak bawa hari akhirat, Allah tak terima. Jadi hakikat manusianya nilai dia adalah dia takwa tu. Takwa tu dia berkait dengan amal lah. Jadi benda tu kena jaga. Fakta lain selain daripada itu ni saya petik dalam ni, insya-Allah kita ambil minggu depan lah. Sebab ni ada fakta-fakta lain dalam beberapa kitab disebut Maulid juga. Mana ada ulama dia buat, mana setiap fakta dalam hadis dia mari kenyataan. Pandangan-pandangan ulama, pandangan-pandangan dalam fiqh, jadi kita boleh nampak berdasar pada hadis ni. Tujuan yang saya nak sebut agak panjang sikit supaya kita nampak bahawa hadis Nabi ni dia mukjizat. Dia mukjizat. Jadi luah makna dia. Jadi insya-Allah kali ini kita akan bincang pada minggu hadapan lah. Habis dah bagi pengajaran itu cuma nak masuk fakta-fakta berkaitan. Ya supaya kita boleh kaitkan dengan hadis ini. Insya-Allah ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.